Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya. Hari ini 29 November 2020, hari Ahad. Kita masih lagi dalam PDPR, sesi pembelajaran dan pengajaran dari rumah. Okay, jadi hari ini hari Ahad untuk tahun 4, kita akan adakan sesi pembelajaran bahasa Melayu. Dan untuk hari ini cikgu nak berkongsi, cikgu nak mengajar berkenaan dengan kata hubung. Okey. Jadi apa tu kata hubung? Kita tengok sikit. Okey, kata hubung digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa dan ayat dengan ayat. Contohnya yang macam kat bawah ni, A ni adalah contoh kata dengan kata. Emak membeli baju dan seluar. Maksudnya dia menghubungkan antara baju dan juga seluar. Kemudian B pula, Ali kurus tetapi tidak boleh berlari. Okey, itu penggabungan frasa. Frasa dia adalah Ali kurus, itu satu frasa, dan tidak boleh berlari satu frasa. Jadi digabungkan kedua frasa ini dengan perkataan tetapi. Okey, kemudian contoh yang ketiga adalah Ali mengemop lantai sementara Ahmad mengelap tingkap. Itu untuk penggabungan ayat. Ali mengemop lantai, itu satu ayat. Kemudian Ahmad mengelap tingkap, itu pun satu ayat. Jadi digabungkan kedua ayat ni melalui perkataan sementara. Itu adalah contoh kata hubung. Okey. Jenis kata hubung. Kita ada 3 jenis kata hubung, iaitu yang pertama kata hubung gabungan, kata hubung pancangan dan juga kata hubung berpasangan. Okey, jadi apa kata-kata hubung ni, macam mana dia punya pembahagian ni? Okey, kita tengok. Pertama adalah kata hubung gabungan. Okey, kata hubung gabungan dan contohnya, kita tengok perkataan yang pertama atau. Kata hubung yang pertama atau. Contoh yang diberi, saya hendak makan mi atau nasi lemak. Okey, kat situ dia menghubungkan antara mi dan nasi lemak. Kedua, saya dan adik bermain di taman. Maksudnya dia menghubungkan antara saya dan juga adik, menggunakan perkataan dan. Kemudian contoh yang ketiga, lalu dia masuk ke bilik lalu menyalin pakaian. Ni perbuatan yang menunjukkan dia secara spontan atau berterusan aja. Dia masuk ke dalam bilik lalu menyalin pakaian, bersambung. Dia tak berhenti baring dulu ke apa. Dia terus menyalin pakaian. Okey. Kemudian yang ketiga, lantas, dia punya ayat, saya bangun dari kerusi lantas berjalan ke dapur. Ni pun kata hubung, kata hubung untuk menunjukkan perkara tu berlaku dengan terus menerus, tanpa berhenti. Saya bangun dari kursi lantas berjalan ke dapur. Okey, yang ketiga, yang kelima, contoh yang kelima, sambil, bapa mendengar radio sambil membaca surat khabar. Ni ayat yang biasa kita dengar. Okey, kita pergi pada kata hubung yang lain, iaitu kata hubung pancangan. Kata hubung pancangan ni macam mana pula? Kita tengok contoh dia, agar. Saya berharap agar kamu dapat menguasai kemahiran membaca. Jadi kat sini kita nampak macam kata hubung pancangan ni dia sebagai satu penguat, penguat kata dalam sesuatu ayat. Okey, saya terkejut apabila mendengar berita itu. Dia menguatkan lagi, saya terkejut. Tapi terkejut kenapa? Apabila mendengar berita itu. Yang ketiga, contoh ketiga, bahawa saya yakin bahawa cerita kamu adalah benar. Okey, bahawa tu menguatkan lagi ayat, menyambungkan lagi, saya yakin dengan cerita tu. Okey. Kemudian contoh keempat, biarpun dia membenci saya akan berbuat baik. Jadi walau orang benci kat kita, kita tetap dia berbuat baik, tak kisah pun. Okey, jadi biarpun tu adalah satu kata hubung sebenarnya, antara orang benci kat dia dan dia nak berbuat baik. Okey, jadi kat situ sebenarnya kata hubung, walaupun dia letak di bahagian depan sekali ayat, tapi dia menghubungkan antara dua frasa tu tadi. Seterusnya, hingga, saya belajar hingga ke peringkat universiti. Ni pun satu penguat lah, ayat penguat. Saya belajar sampai mana? Hingga ke peringkat universiti. Ni contoh-contoh bagi kata hubung pancangan. Okay, kita teruskan lagi untuk kategori yang terakhir ataupun kita bahagian yang terakhir, iaitu kata hubung pasangan. Macam mana pula pasangan ni? Dia ada berpasangan. Contohnya macam baik ataupun. Contoh ayat dia, baik kamu mengakuku ataupun kamu dibawa ke balai polis. Okey, ni satu contoh. Contoh yang kedua, baik-baik. Baik Ali
baik adiknya sama-sama pintar. Okey, baik Ali, baik adiknya sama-sama pintar. Okey, ini menghubung juga antara Ali dan adiknya. Kemudian baik maupun, baik lelaki maupun perempuan sama-sama bergotong royong membersihkan balai raya itu. Menunjukkan antara lelaki dan perempuan ni dia sama-sama bekerjasama. Okey, contoh seterusnya, bukan sahaja malah. Ali bukan sahaja nakal, malah selalu ponteng sekolah. Okey, dia menguatkan lagi, dia menyambungkan antara nakal ini dengan ponteng sekolah. Okey, dan yang contoh yang terakhir adalah jangan pun. Jangankan RM10, RM1 pun dia tak ada. Itu juga antara kata hubung untuk duit tadi, antara RM10 dengan RM1 pun dia tak ada. Okey, ini adalah beberapa contoh. Sebenarnya ada banyak lagi contoh lain di dalam ayat yang menggunakan kata hubung. Okey, cikgu rasa cikgu dah selesai memberi penerangan berkenaan dengan kata hubung ni tadi. Okey, jadi lepas ni cikgu akan berikan soalan latihan. Di bawah ni cikgu sertakan pautan untuk menjawab soalan, di mana murid hanya boleh menjawab satu kali saja. Ada nama murid berdiri di situ, pilih nama murid, tengok soalan, semak betul-betul, pastikan betul jawapan tu, baru klik hantar. Apabila murid dah klik hantar je, murid tak boleh buat lagi. Nama murid dah tak ada kat situ, tinggal nama orang yang belum buat saja. Jadi cikgu minta berhati-hatilah, jawab betul-betul. Okey, tu je daripada cikgu untuk pembelajaran hari ini. Semoga semua sihat-sihat saja, baik-baik saja. Sekian daripada saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.